TV KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu ya Allah kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Didik TV KPM. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Bersama saya Nisa Kir selama 1 jam seperti biasa, dan kita ada subjek-subjek menarik sepanjang episod kita berlangsung. Hari ini kita akan belajar mengenai pengajian syariah Islamiah, dan topik kita adalah bidang usul fiqh, lafaz am dan khas. Untuk membicarakan ataupun berbincang mengulang kaji topik ini dengan lebih lanjut, kita ada tetamu khas yang akan berkongsi mengenai topik ini. Tetapi sebelum tu, Nisa nak ingatkan sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kepada rakan-rakan yang telah kembali ke sekolah, yang akan kembali ke sekolah, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana saja anda berada. Elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit, dan elakkan sembang dekat. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter, dan sentiasa basuh tangan, guna hand sanitizer
bila perlu. Baiklah, seperti yang Nisa katakan tadi, kita ada tetamu khas yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengulang kaji, untuk mengupas topik kita pada hari ini. Siapakah beliau? Kita tonton profil ini. Silakan Ustaz Ahmad Suhaimi yang merupakan penolong pengarah Unit Pengajian Islam Teras dan Elektif Sektor Kurikulum Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Pagi-pagi dah berada di set Didik TV ni. Semangat. Diharapkan yang menonton pun turut sama bersemangat dengan kita Ustaz. Kita nak beritahu mereka di luar sana sekiranya anda perlu membuka pelitup muka anda. Jom Ustaz silakan. Sekiranya anda perlu membuka pelitup muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda dengan betul dan baik. Sekiranya ada bekas yang macam Nisa ada ni, boleh simpan di dalam bekas atau poket plastik atau boleh simpan di dalam saku. Yang penting tidak mengulang pakai sekiranya mas anda sudah melebihi penggunaan 8 jam dan juga kalau dah kotor, bawa mas lebih jika perlu. Baiklah Ustaz, kita nak membicarakan topik kita pada hari ini iaitu bidang usul fiqh, lafaz am dan juga khas. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi topik kita pagi ini insya-Allah kita akan bicara tentang lafaz am dan khas. Jadi objektif daripada pembelajaran kita pada pagi ini mudah-mudahan kita dapat memahami konsep lafaz am dan khas yang ada di dalam sumber-sumber hukum Islam. Ya, berdasarkan sumber-sumber hukum Islam Ustaz, dan diharapkan yang di rumah dah bersedia dengan pen, dengan kertas. Nisa pun dah bersedia nak ambil nota. Tetapi Ustaz, kita tidak berdua sahaja di sini pada hari ini kerana tak sahlah kelas bilik darjah kita tidak ada murid-murid kan Ustaz kan? Jadi kita ingin mempersilakan rakan-rakan daripada MRSM Gemenci. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, saya ingatkan nak umum raya dah tadi. Muaz ya. Begitu segak bergaya, masing-masing semua bersongkok berbaju Melayu semuanya ya. Bersemangat Ustaz ya. Baiklah, sebelum tu kita rakan-rakan kita nak ingatkan nanti kembali ke sekolah tidak lama lagi, jangan lupa untuk mengamalkan norma baharu. Apabila kita ingin mengucapkan selamat kepada guru kita, kita letakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada dan kita ucapkan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Jangan lupa untuk jaga jarak sosial, cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Mungkin kita boleh berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Muaz yang berbaju merah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz Hafiz bin Musnizam. Berumur 17 tahun dan bersekolah di MRSM Gemenci. Terima kasih. Silakan Iman. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nur Imania Wijamat Fadil, berumur 17 tahun dan bersekolah di MRSM Gemenci. Sila Irfan. Baiklah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faisal bin Syarul Azmi, berumur 17 tahun. Saya bersekolah di MRSM Gemenci. Baik, seterusnya kita ada siapa tu? Asma ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asma binti Faizal Sanusi. Saya berumur 17 tahun dan bersekolah di MRSM Gemenci. Terima kasih. Seterusnya siapa tu ya? Syamil ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syamil bin Ahmad Huzain, berumur 17 tahun dan bersekolah di MRSM Gemenci. Dan yang terakhir sekali rakan kita, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasha Amalin binti Zamal, juga berumur 17 tahun dan bersekolah di MRSM Gemenci. Baiklah, tu dia Ustaz, rakan-rakan kita daripada MRSM Gemenci. Agak-agak tak sabar tak nak kembali ke sekolah? Tak lama saja ni, bulan April insya-Allah. Semua tersenyum, tak sabar ya. Dalam pada nak berjumpa rakan-rakan, adakah anda semua ni satu kelas atau tidak?
ada yang sama kelas, Ada yang sama kelas, ada yang tidak. Tapi tak apa, hari ini kita sama-sama belajar dengan seorang guru dan seluruh rakyat Malaysia juga belajar dengan guru yang sama, diharapkan mendapatkan input yang kita dah nak capai tadi objektifnya. Ustaz, silakan Ustaz, kita boleh teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi kejap Ustaz. Oh, saya pula terlebih excited nak belajar ni. Kita ada video yang ingin kita kongsikan, pendapat rakan-rakan tentang subjek syariah Islamiah. Jom kita saksikan. Bagi saya, subjek syariah Islamiah ini bukanlah subjek yang mudah. Namun apa yang saya lakukan ialah saya akan membanyakkan baca buku, membuat latihan-latihan dan soalan, fokus di dalam kelas ketika guru sedang mengajar, dan saya akan bertanya jika saya tidak faham. Subjek pendidikan syariah Islamiah ini merupakan satu subjek yang agak sukar untuk kita skor kerana ia memerlukan proses pembacaan yang kerap. Subjek pendidikan syariah Islamiah ini merupakan antara subjek yang sangat-sangat susah dan sukar untuk kita kuasai. Sebab kita kena banyak membaca, kena banyak ingat, kena ingat betul-betul, kena faham betul-betul. Namun begitu, apa yang boleh kita lakukan bagi menguasai subjek ini adalah kita boleh mencipta akronim dan juga lagu berdasarkan poin-poin utama, membuat latihan, nota serta koleksi-koleksi soalan terdahulu. Apa yang kita boleh buat adalah banyakkan buat nota dan banyakkan bertanya kepada guru-guru kalau kita tak faham, dan dalam masa yang sama kita perbetulkan niat kita datangkan minat dalam diri kita. Itu dia pendapat rakan-rakan kita. Ada yang kata senang Ustaz. Wah, ni mesti skor student. Ada yang kata agak sukar, tapi ada teknik-teknik atau tips yang turut dikongsikan seperti buat akronim, buat nota, kena banyak bertanya. Betul ke Ustaz, susah ke syariah Islamiah ni? Ya, kita akan tengok sama ada susah atau senang. Alamak, saya pula rasa berdebar. Yang di studio pun harapnya sudah bersedia. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh pergi kepada sedikit pengenalan mengenai subjek kita. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk topik kita hari ini yang kita ambil daripada bidang usul fiqh, sebenarnya untuk permulaan marilah kita tengok apa yang dimasukkan dengan usul fiqh, iaitu topik yang berkaitan dengan cara kita mengenali kaedah ataupun dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan cara bagaimana kita nak menghasilkan ataupun kita nak mengistimbatkan sesuatu hukum ataupun fatwa. Baik. Jadi dalam usul fiqh ni dia ada beberapa perkara yang menjadi topik perbincangan ataupun perbicaraan. Yang pertama iaitu hukum dan pembahagiannya, iaitu jenis-jenis hukum. Kemudian kita akan ada dalil-dalil hukum di situ, dan juga kita ada kaedah dan juga proses bagaimana hukum itu dihasilkan. Yang keempatnya, dalam usul fiqh juga kita berbicara berkaitan dengan ijtihad dan juga taklid dan juga ikhtilaf. Jadi untuk topik kita hari ini sebenarnya yang berkaitan dengan lafaz am dan juga khas, kita berada pada Yang ketiga. Yang ketiga ni, kaedah dan proses sebenarnya. Kaedah dan proses. Kaedah dan proses. Bagaimana kita nak menggunakan dalil dan juga nak menggunakan nas-nas di dalam Quran dan juga hadis untuk kita menghasilkan suatu hukum. Okey. Ini tajuk kita. Jadi kalau tengok pada apa yang saya letakkan di sini, jadi dah faham dah am, khas. Am, khas. Bila sebut buah-buahan, maknanya am. Semua jenis buah ada di sini. Tapi bila sebut durian, itu khas. Maknanya yang lain tak masuk di situ. Jadi nenas tak boleh masuk situ sebab dia nenas. Dia bukan durian. Jadi ini adalah konsep umum, am dan juga khas. Baik. Kita tengok pada pengertian lafaz am. Pengertian lafaz am, iaitu satu perkara yang merangkumi berbilang-bilang. Jadi apa maksud merangkumi berbilang-bilang ni? Yang ini ni. Baik. Maknanya satu perkara, satu benda yang meliputi semua juzuk di dalam lafaz tersebut. Sebagai contoh, buah-buahan tadi. Bila sebut buah-buahan, termasuk dalam tu nenas, termasuk dalam tu tembikai, termasuk dalam tu segala-galanya. Itu maknanya merangkumi berbilang-bilang. Maknanya jumlahnya itu tidak terhad. Selagi mana dia tu dalam ruang lingkup buah-buahan, maka termasuk dalam itu.
Okey. Dari sudut istilah pula, maknanya yang ini yang dimaksudkan oleh ulama usul fiqh, iaitu lafaz yang merangkumi kesemua perkara yang sesuai. Yang sesuai bagi lafaz tersebut, maknanya yang sesuai dengan maksud lafaz tersebut. Apa sahaja yang sesuai dengan maksud lafaz tersebut, maka benda itu termasuklah dalam lafaz itu. Seperti kita kata kereta, apa yang sesuai dengan maksud kereta tadi. Jadi termasuklah dalam tu dengan Mercedesnya, dengan Toyotanya, dengan Protonnya, dengan apa semua. Jadi ini adalah am, maksud dia am. Baik. Tanpa ada batasan, maknanya selagi mana bilangan itu ada, maknanya benda itu ada, jadi termasuk dalam lafaz tadilah. Maknanya kalau ada 100 jenis kereta, maknanya semuanya termasuk dalam kata kereta. Kata kereta. Kereta tu kira macam kategori tak Ustaz? Ya. Kita mengkategorikan dia. Kita macam mengkategorikan. Itu secara umum. Secara umumnya, contoh macam tadi, buah, kalau kita sebut buah, apa jenis buah? Banyak jenis buah. Kalau khasnya, dia lebih kepada khusus. Macam contoh durian, rambutan dan sebagainya. Jadi, adik-adik kita di sini, agak-agak setakat ni okey tak? Faham tak? Senyum je, manis je semua. Kalau faham, Alhamdulillah. Thumbs up semua, thumbs up. Kak Nisa memang suka minta thumbs up. Kalau okey, thumbs up. Alright, Alhamdulillah. Jadi diharapkan di rumah pun masih mengikuti kami, mengambil nota dan sebagainya. Kita nak berehat dahulu, Ustaz. Kita jumpa lepas ini, jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM. Fokus bersama kami di Teras Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mengenai bidang usul fiqh, lafaz am dan juga khas. Tadi Ustaz Ahmad Suhaimi telah pun menjelaskan sedikit pengertian apa itu lafaz am, lafaz khas. Dan rakan-rakan kita daripada MRSM Gemencih juga bersama-sama dengan kami pada hari ini. Jom Ustaz, kita teruskan. Silakan. Okey. Untuk yang seterusnya, kita akan tengok bentuk-bentuk lafaz am, bentuk-bentuk lafaz am. Baik. Yang pertamanya ialah lafaz jumu'. Lafaz jumu'. Jumu' ni maknanya semua, keseluruhan. Keseluruhan. Jadi antara lafaz jumu' ini antara maknanya ada lagi di sana lafaz-lafaz jumu' yang lain. Ni antaranya ialah kullu, jami', kafah, qatibah, ammah, ma'syar. Jadi untuk lafaz jumu' ni sebenarnya Ustaz sengaja letakkan di awal ni sebab nak memudahkan kita faham. Dia macam hujan lah. Maknanya bila hujan turun ni maknanya semua ni akan kena. Maknanya am ni dia meliputi kesemuanya. Jadi kalau sebut manusia, semua manusia. Kalau sebut tumbuhan, semua tumbuhan. Kalau sebut haiwan, semua haiwan. Ini maknanya lafaz jumu'. Baik. Yang seterusnya, kalau kita nak memudahkan untuk kita menghafaz apa dia lafaz jumu'. Jadi orang Arab ni biasanya dia suka susun dalam bentuk bait syair. Ya ma'syaral jami' kullu kafatin qatibatun wa 'ammatun. Ya ma'syaral jami' kullu kafatin qatibatun wa 'ammatun. Jadi maknanya lafaz jumu' yang ini satu,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi senang kan, nak memudahkan kita untuk mengingat. Sebab tadi dalam kita punya pendapat pelajar kita, student kita, dia orang ada sebut bahawa susah nak mengingat apa semua kan. Betul tak? Kan? Susah ke? Susah. Terangguk tu laju je. Dia sebab kita tak dapat lagi dia punya tips tu. Bila dapat tips tu, insya-Allah dia akan jadi senang. Jadi ini sebagai bentuk salah satu cara bagaimana kita nak hafal kan perkataan ataupun lafaz-lafaz jumuk yang akan kita gunakan kemudian. Baik. Contoh yang pertama, lafaz jumuk yang pertama. Ayat daripada surah As-Saba, surah As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik. Tadi kita hafaz tadi perkataan tadi apa? Ya ma'syara. Ya ma'syara. Okey. Ya ma'syar. Ma'syar. Kemudian lafaz jami'. Jami'. Kemudian lafaz kullu. Kemudian lafaz kafah. Kafah. Kemudian lafaz apa lagi? Lafaz qatibah. Qatibatun. Qatibatun. Kemudian lafaz ammah. Baik. Daripada lafaz yang kita tulis ni, cuba cari kat sini ada tak? Maknanya di sini ada satu lafaz kafah. Jadi kafah ni maknanya lafaz jumuk. Kafah maknanya lafaz jumuk. Kemudian ayat yang berikutnya, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Baik, kalau kita perhatikan di sini pula, apa lafaz jami' yang ada di sini? Ustaz nak tanya pelajar kita pun boleh juga, murid-murid kita. Okey. Dapat tak mereka kena pasti? Nanti kita akan ada. Ada soalan untuk mereka. Baik. Bersedia ya semua? Sedia. Baik. Jadi di sini lafaz jami'. Jami'. Ini kalau kita hafal yang ini maknanya mudahlah kalau kita nak tengok dalam kita punya peperiksaan macam mana kita nak menjawab tu sebab kita dah ada keyword dia. Okey. Kemudian yang seterusnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi di sini lafaz jumuknya adalah kullu. Kullu. Baik. Yang kedua, lafaz mufrad jamak, maknanya mufrad ataupun jamak dimakrifatkan dengan al-istighraq. Jadi apa maksud dimakrifatkan? Dimakrifatkan ni maknanya ditukarkan, dijadikan dia kepada bentuk makrifah dengan cara menambahkan al-istighraq. Baik. Sebagai contoh, perkataan insan, al-insan. Asal perkataan al-insan ni dia tak ada alif lam. Kalau kita tak letak alif lam, maknanya dia tidak termasuk dalam kategori ini. Contoh insanun. Tapi bila kita tambah al-insan, maka dia lafaz jamak, lafaz mufrad yang dijadikan makrifah dengan cara tambahkan alif lam. Baik. Begitu juga al-mutallaqat. Mutallaqat ni maknanya lafaz jamak. Maknanya orang-orang ataupun perempuan yang diceraikan, mutallaqat. Jadi bila kita masukkan alif lam, maknanya istighraq. Apa maksud istighraq? Istighraq ni maknanya meliputi kesemuanya. Bila sebut insan, mungkin maksudnya
manusia yang dikatakan rugi itu manusia yang begitulah, manusia yang beginilah. Tetapi bila kita masukkan al, dia memberi maksud semua manusia. Tak kiralah bangsa, tak kiralah jantina, tak kiralah umur apa pun, semua manusia. La fi khusrin, dalam kerugian. Kemudian adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan illa, iaitu kecuali. Kecuali itu maknanya yang tak termasuk dalam rugi ini adalah orang-orang dia. Itu baik. Yang mutallaqat ni pula, bila kita kekalkan dia sebagai mutallaqat sahaja, tanpa alif lam, maknanya dia memasukkan perempuan-perempuan yang maknanya yang tertentu sahaja. Tapi bila masuk al, maknanya semua. Jadi am lah Ustaz. Jadi am. Jadi am semua. Baik. Yang ketiga, lafaz am jenis yang ketiga, iaitu mufrad dan jamak juga dimakrifatkan dengan idhafah. Idhafah ni maknanya ialah lafaz yang ditambah. Lafaz yang ditambah. Sebagai contoh, dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda berkaitan dengan perkara yang tersangkut dengan hukum air laut. Jadi ada kisah dia di sini, sahabat dia naik kapal, kemudian dalam pelayaran tu mereka nak menggunakan air untuk bersuci, berwuduk, tetapi masalahnya air tu sedikit, tak mencukupi. Jadi bila ditanya pada Rasulullah SAW, Rasulullah kata huwa tuhuru ma'uhu, air laut itu bersih airnya. Bersih maknanya boleh kita gunakan untuk bersuci, sama ada nak berwuduk ke, nak buat mandi janabah, mandi wajib ke, tak ada masalah dengan air laut. Jadi kalau kita pergi berkelah di mana-mana, PD ke mana ke kan, kalau masa waktu semayang, jangan kita jadikan alasan tidak ada air pipe untuk berwuduk. Air sungai, air laut ni boleh dijadikan air untuk berwuduk. Kenapa? Kerana suci. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi kata hillu maitatahu. Jadi lafaz idhafah ni ada pada maitatahu. Mana idhafahnya? Iaitu huruf ha ni. Asalnya maitatah. Maitatah ni maknanya bangkai, tapi Arab masukkan maitah ni, iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih ataupun mati dengan tidak mengikut cara yang disyarakkan. Tak kiralah sama ada mati lemas ke, dia mati tercekik ke, dia mati kena balik dengan batu ke, itu dipanggil maitah. Jadi bila masuk maitah ni, bila kata maitah, maknanya mana-mana saja. Boleh jadi bangkai di daratan, boleh jadi bangkai haiwan di lautan. Tapi bila masukkan ha ni, idhafah ni, maknanya dia merujuk kepada laut tadi. Maknanya bangkai ataupun haiwan yang mati daripada haiwan laut. Jadi kita kalau nak makan ayam, kita kena sembelih, nak makan ayam kita kena sembelih, nak makan lembu kita kena sembelih kan. Yang makan ayam tak sembelih ni musang je. Betul tak? Yang makan tak sembelih ni musang je. Jadi kita kena sembelih. Cuma yang tak perlu sembelih tapi boleh dimakan apa dia? Iaitu haiwan daripada laut. Ni siap pernah nampak orang sembelih ikan? Ajaib agaknya kalau orang sembelih ikan tu. Tapi boleh makan kan? Boleh halal. makan, Itu halal. maksud Nabi SAW. Itu maksud Nabi SAW. Baik. Untuk yang lafaz jamak dengan idhafah. Baik, Ustaz nak tanya Muaz. Mana Muaz? Dah bersedia Muaz? Ni ada soalan ni nak tanya ni. Okey. Surah An-Nisa. Ya, saya. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikum fi auladikum. Mana yang dikatakan lafaz mufrad ataupun jamak yang dimakrifatkan dengan idhafah? Lafaz jamak dimakrifatkan dengan idhafah dalam ayat ni ialah auladikum, Ustaz. Auladikum. Ya, mumtaz, ahsanta Muaz. Betul. Okey, betul. Auladikum. Asalnya kalau kita tak letakkan kum ni, dia kekal dalam perkataan aulad. Maknanya anak-anak. Anak-anak ni maknanya mungkin anak lelaki, mungkin anak perempuan, mungkin anak si fulan, mungkin anak kita sendiri. Tapi bila masuk kum, maknanya anak-anak kamu. Bukan anak orang tak, anak-anak kamu. Baik. Jadi termasuklah lelaki ke perempuan yang kata dia tu anak kamu, maka termasuk dalam
auladikum. Okey, baiklah. Tadi kita dah lihat Muaz dapat jawab dengan baik. Saya nak tahu rakan-rakan yang lain boleh menjawab atau tidak. Kalau yang di rumah pun jangan lupa kalau ada soalan boleh terus sama beraktiviti di rumah, boleh menjawab, boleh ibu bapa boleh bantu juga ya. Sebelum tu Ustaz, saya rasa saya kering pula tekak saya nak kena minum dahulu. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras di Didik TV. Hari ini kita belajar mengenai lafaz am dan lafaz khas dalam topik kita iaitu bidang usul fiqh. Tadi Ustaz kita dah belajar antaranya lafaz jamak mufrad dan juga jamak idhafah, betul ya? Takut tersalah sebut nanti kan. Jadi jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Hand sanitizer bila perlu. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan pembelajaran kita. Silakan. Okey, sebelum kita teruskan kepada yang seterusnya, jadi saya nak tanyalah pada Syamil. Mana Syamil? Dah sedia Syamil? Ni Ustaz nak tanya soalan ni. Silakan. Baik. Syamil, tadi kita belajar tentang lafaz am, kan? Mufrad dan jamak. Bagaimana kita nak pastikan bahawa lafaz mufrad dan jamak itu adalah yang bermaksud am? Ada dua Ustaz. Satu al-istiqlal dan satu lagi al-idhafah. Ya, satu dengan adanya alif lam istighraq, yang keduanya adalah idhafah. Baik. Kemudian saya nak tanya seorang lagi iaitu Hasha. Silakan. Hasha dah sedia? Okey, Hasha. Ada tak contoh lafaz am dalam penggunaan percakapan kita harian? Okey, contoh lafaz am dalam percakapan seharian ialah semua murid perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, mana yang dikatakan am di situ? Perkataan yang menunjukkan ayat itu am ialah semua. Semua. Jadi fahamlah bila sebut semua murid, tak kiralah dia tahun 1 ke, dia tingkatan 1 ke, maknanya semua murid yang ada di situ mesti mematuhi SOP. Tidak terkecuali lah. Tidak terkecuali. Ya. Baik. Untuk yang seterusnya, bentuk-bentuk lafaz am lagi, kita masuk bentuk yang keempat iaitu nakirah. Bagi nakirah ni dia ada 3 dia punya bentuk dia, iaitu lam nahiyah, la nahiyah, la nafiyah, in syartiyah. Baik. La nahiyah ni maknanya la yang bawa maksud jangan, tidak. Jangan ataupun tidak. Kalau la nafiyah maknanya la yang beri maksud menafikan, penafian, tidak ada sama sekali. Baik. Dan juga in syartiyah. Baik, kita pergi yang pertama, bentuk yang pertama untuk nakirah yang ada lam ataupun la nafiyah. Contohnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha a'ta kullu dhi haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang yang mempunyai hak itu akan hak masing-masing.
Wala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat bagi waris. Maknanya dalam hadis ini Nabi nak menafikan tidak ada wasiat sama sekali bagi waris, kerana waris sudah ada haknya yang disebut sebagai faraid. Faraid. Jadi wasiat ni tak kiralah apa bentuk, wasiat bersyarat ke, wasiat tidak bersyarat ke, mutlak ke, ataupun wasiat am ke, ataupun wasiat khas ke, tidak ada bagi waris, melainkan dengan keizinan waris yang lainlah kalau nak buat juga. Baik, itu yang pertama. Jadi la nafiah di sini adalah la ni, maknanya tidak ada. Nabi menafikan sama sekali wasiat bagi waris. Baik, bentuk yang kedua iaitu la nahiyah, bentuk larangan. Bentuk larangan. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat yang ke-23, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma, satu, uffin wala tanharhuma. Nahiyah maknanya larangan. Maknanya Allah sebut di sini maka jangan, tidak boleh. Taqul lahuma, kamu berkata kepada kedua-dua mereka. Siapa? Ibu dan bapa kita. Apa dia? Uffin. Uffin ni maknanya kalau kita dalam bahasa Melayu kan? Maknanya dengusan-dengusan yang sebegitu. Tidak boleh kita sebutkan pada mak bapak kita. Kenapa? Kerana itu adab anak dengan ibu bapa. Itu satu. Yang keduanya wala tanharhuma, dan jangan pula kamu menengking. Maknanya Allah larang kita dua perkara dalam ayat ini, iaitu tidak boleh berkata dan tidak boleh menengking mereka. Wa qul lahum qawlan karima, dan bila nak cakap berbicara dengan ibu bapa kita, gunalah bahasa-bahasa yang orang kata apa, yang sedap didengar, bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang elok. Ini adab di dalam Al-Quran yang disebut pada kita. Baik. La nahiyah. Kemudian yang seterusnya adalah syartiyah. Syartiyah. Baik. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi di mana dikatakan in syartiyah? Di sini. In syartiyah. In syartiyah ni maknanya dia menjadi satu syarat. Ada dia punya jawab dia. Bila kita baca Quran ni, kita tengok maksud dia. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya ja'akum, telah datang kepada kamu, fasikun, seorang yang fasik, binaba'in, dengan sesuatu pengkhabaran, fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidik dulu berita tadi. Jadi untuk insyartiyah ni ada dua perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, dia mesti ada fi'il syarat. Fi'il syarat. Ini adalah fi'il syarat. Yang keduanya, dia mesti ada jawab. Mesti ada jawab. Kalau tak ada jawab, dia macam tak sempurna ayat ni. Macam tergantung. Jika datang kepada kamu seorang fasik dengan berita, apa dia? Jadi dia mesti ada jawab dia. Di mana jawab dia? Jawab dia di sini. Fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidiki. Jadi biasanya untuk jawab ni dia akan datang selepas huruf fa. Jadi kalaulah in kemudian ada huruf fa selepas pada itu, maknanya boleh fahamlah tu. Maknanya ini syarat. Syartiyah. Yang mana ada syarat dan ada jawabnya. Dan saya rasa maksud ayat ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, di mana apabila datangnya informasi-informasi yang tidak sahih, tidak benar, janganlah terus nak sebarkan, jangan terus nak percaya, jangan terus nak kongsi. Kita kena selidik dahulu. Tidak pasti jangan kongsi, orang kata. Rakan-rakan pun sesama-samalah kita mengingati. Maklumlah zaman sosial media atau Ustaz kan macam-macam boleh jadi. Sebelum tu Ustaz, kita berehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana.
mana-mana, kekal mengambil nota, kekal fokus di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV, masih lagi bersama Nisa, Ustaz Ahmad Suhaimi dan juga rakan-rakan dari MRSM Gemencih. Silakan Ustaz, kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Untuk yang seterusnya, kita masih lagi bicara tentang apa ni, lafaz am. Lafaz am. Yang seterusnya ialah bentuk yang kelima, iaitu isim mausul. Isim mausul ni maknanya asmaul mausul, maknanya kata nama penghubung. Yang mana dia menggunakan jumlah selepasnya, iaitu selepas daripada isim mausul tadi untuk menunjukkan, memaksudkan suatu benda yang tertentu. Jadi yang antara yang biasa digunakan ialah allazi untuk seorang, allazina untuk ramai, kemudian allati untuk seorang perempuan, allati ini untuk ramai perempuan, allai, allawati. Jadi yang ini adalah dalam jamak, mana kategori yang sama. Kemudian kita ada man, iaitu man mausulah. Kemudian kita ada harfun huruf mausulah. Baik. Contoh isim mausul. Allazi wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dan berilah kabar, berita gembira kepada mereka yang apa? Yang beriman. Jadi dia menggunakan amanu ini untuk menunjukkan sesuatu pada maksud allazi ini. Maknanya yang apa? Yang beriman. Baik. Contoh yang kedua. Allai wallai ya'isna minal mahid. Dan perempuan-perempuan yang putus haidnya. Jadi allai ini, kalau atas kalimah ni saja, perkataan saya, maknanya dia tidak beri apa-apa maksud. Perempuan yang apa? Ya'isna minal mahid. Baru faham siapa yang dimasukkan di sini. Baik. Kemudian yang seterusnya, asmaul mausulah. Asmaul mausulah yang seterusnya iaitu man. Kalimah ataupun perkataan man. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Jadi man di sini maksud apa? Man di sini maknanya semua yang ada di langit dan juga di bumi. Tapi kalau man saja sesiapa itu apa? Jadi tak sempurna maksudnya. Jadi dia menggunakan kalimah yang selepasnya ini untuk menunjukkan sesuatu perkara. Apa maksud man di situ? Baik. Kemudian contoh ma wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan selain yang tersebut. Yang tersebut ni kena rujuk pada ayat yang sebelumnya itulah, kan? Yang mana Allah Taala kata di situ, mana tidak boleh kita berkahwin dengan ibu kita, adik kita. Kemudian adalah dia punya golongan perempuan yang haram dikahwini. Selain pada yang disebut tu, semuanya boleh. Okey. Kemudian asma'us syart. Isim syarat. Tadi dah sebut syarat, tapi yang ini maksudnya lah lain. Ini man, ma, ayu, aina, iaitu kata nama yang digunakan untuk menghubungkan fi'il syarat dengan jawab syarat. Faman syahida minkum syahru falyasum. Maka sesiapa yang menyaksikan daripada kamu bulan puasa, falyasum. Yang ini adalah asma'ul syart. Yang ini adalah fi'il syarat. Dan yang ini adalah jawab dia. Okey.
Jadi nak menghubungkan antara fi'il dengan jawab ni, dia mesti ada dia punya kata apa, orang kata apa? Kata penghubung dia, iaitu asma'u syar'. Apa dia di sini? Man. Sesiapa yang menyaksikan kan perbuatan. Jadi bila kata fi'il, menyaksikan bulan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian ma wa aqimus salat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu wa indallah. Pun sama juga. Maknanya ma dia menghubungkan fi'il syarat dan juga jawab syarat. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan diberi ataupun dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Nak dapat ganjaran, syarat dia kena buatlah. Itu dia katakan tuqaddimu. Kemudian asma'ul istifham. Istifham maknanya kata soalan, iaitu kata nama yang digunakan untuk meminta sesuatu maklumat ataupun sesuatu penerangan. Contoh, man, ma, mata, madza, aina. Ini kata-kata istifham. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Maka mereka pun bertanya, siapakah yang melakukan sebegini kepada Tuhan-Tuhan kita? Jadi man. Ini bukan ayat penyata, tapi ayat bertanya. Dia nak tahu siapa yang buat. Man. Yang seterusnya adalah lafaz khas. Jadi sebelum kita masuk lafaz khas, saya nak tanya Asma. Asma. Silakan Asma. Mana Asma? Okey, tadi kita dah belajar tentang lafaz am. Ada berapa bentuk lafaz am yang telah kita pelajari? Ada 7 bentuk lafaz am yang kita pelajari. Okey, apa dia? Dari lafaz jamak, al-jumhur. Ya. Yang kedua lafaz mufrad dan jamak yang dimakrifatkan dengan al-istighraq. Okey. Yang ketiga lafaz jamak dan mufrad yang dimakrifatkan dengan idhafah. Okey. Yang keempat lafaz nakirah dalam bentuk la nafiyah, la nahiyah dan in syartiyah. Okey. Dan yang kelima isim mausul ataupun asmaul mausul, dan yang keenam asmaul syarat, dan yang terakhir asmaul istifham. Okey, asmaul mausul, asmaul syarat, asma istifham. Terima kasih Asma. Tapi Nur Asma tak ada dalam ni kan? Sebab dia kata khas bagi orang Ya. Okey. Kita terus dengan lafaz khas. Apa dia lafaz khas? Iaitu sesuatu yang khusus. Bila kita sebut khas, maknanya khusus. Istilah lafaz yang menunjukkan makna yang tertentu. Contoh lafaz khas, makana Muhammadun. Tidak adalah Muhammad itu aba ahadin, bapa kepada seseorang. Ini ada kisah di sebalik ceritanya bila orang memanggil Zaid itu sebagai anak kepada Muhammad, sedangkan Zaid itu adalah anak angkat kepada Nabi Muhammad. Baik, jadi Allah tegur di situ, jangan sebut Zaid bin Muhammad. Kerana Muhammad itu adalah rasul, dia bukan bapa bagi si Zaid. Baik. Kemudian inni wajadtu imra'atan. Imra'atan ini adalah lafaz khas. Maknanya bila sebut imrah, perempuan, mana tak termasuklah yang lain. Lelaki tak masuk, lain pada itu pun tak termasuk. Ini lafaz khas. Kemudian yang keduanya asyarah, iaitu 10 bilangan. Salasa, 3, arba'ah, kemudian sita, sadis, sabi'ah ataupun sab'ah. Ini lafaz khas. Sebab apa? Sebab dia merujukkan pada satu maksud yang tertentu. 10 dia bukan 11, dia bukan 9. Baik. Jadi kepentingan kita memahami lafaz am dan khas, yang pertamanya ialah untuk mengelakkan salah faham terhadap pelaksanaan sesuatu hukum. Yang keduanya untuk meningkatkan kefahaman kita tentang pelaksanaan hukum tadi. Yang ketiga, mengamalkan tuntutan suatu hukum dalam kehidupan dengan penghayatan. Dengan penghayatan. Yang keempat, hukum yang dikeluarkan tepat dan betul mengikut kehendak syarak. Cumanya dalam 3 perkara ini, yang ini
khusus untuk mereka yang bergelar ulama. Bukan pelajar. Kita nanti jangan pula habis SPM masing-masing nak keluarkan hukum sebab dah belajar usul fiqh. Tak boleh lagi. Banyak lagi benda yang kena belajar. Jadi maknanya kita belajar sekarang untuk apa? Untuk meningkatkan kefahaman, untuk kita mengamalkan tuntutan dalam kehidupan kita dengan penghayatan. Maknanya kita faham kenapa satu hukum itu dilaksanakan. Baik. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz, rasanya banyak yang kita dapat pelajari ni. Saya sendiri pun nota saya, wah, terkejut saya tengok nota saya. Adik-adik setakat ni okey tak? Rakan-rakan daripada MRSM Kementerian, okey, tak minta lagi dah bagi thumbs up. Bagus, alhamdulillah. Diharapkan yang di rumah pun turut sama mendapat input yang saya kira sangat-sangat berguna, bukan setakat sebagai seorang pelajar nak ambil peperiksaan, bukan setakat kita nak belajar di sekolah, tetapi penggunaan di seharian kita dengan penuh penghayatan. Kita dah belajar memahami konsep lafaz am, lafaz khas, kita dah tahu jenis-jenis lafaz. Ustaz pun dah beri banyak contoh, mungkin ada boleh buat aktiviti atau ulang kaji di rumah, cari lagi apa lagi yang boleh kita kategorikan sebagai lafaz am dan juga lafaz khas di rumah. Kita belajar mengenai kepentingan kenapa kita nak kena belajar usul fiqh mengenai lafaz am dan lafaz khas. Dan yang keempat tadi khususnya untuk ulama ya. Untuk ulama nak menentukan hukum. Yalah tadi Ustaz pun ada sebut, jangan nanti rasa-rasa dah tahu ni, dah belajar ni, baru asas dah nak keluar hukum, nak keluar dalil. Jangan ya adik-adik, banyak lagi yang kita perlu pelajari, yang kita perlu hadapi dalam kehidupan seharian untuk kita berada di tahap itu. Baiklah Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz untuk semua murid-murid yang sedang menonton teras di Didik TV. Okey, pesanan saya untuk semua pelajar, sama ada yang ada bersama-sama dengan saya pagi ini ataupun yang menonton ikuti rancangan ini, kita sebagai pelajar ada 3 perkara yang kita kena jaga, dan insya-Allah kita akan diberikan suatu perkara ataupun natijah yang terbaik, iaitu jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, jaga hubungan kita dengan ibu bapa kita. Yang ketiga, jaga hubungan kita dengan guru-guru kita. Kerana apa? Kerana berkat ilmu tu ada pada guru, berkat kehidupan anak ada pada ibu bapa. Dan satu pesanan daripada Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i sebut untuk penuntut ilmu, jika dia hendak menghafal, mengingati suatu benda itu dengan mudah, maka hendaklah dia meninggalkan perkara-perkara yang menjadi hijab pendinding kepada pendinding untuk dia mengingati ilmu tersebut. Apa dia? Tinggalkan segala bentuk maksiat. Jadi insya-Allah anak-anak akan mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. InsyaAllah. Amin, amin. Baiklah Ustaz, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Ustaz Ahmad Suhaimi kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih rakan-rakan dari MRSM Gemencir. Terima kasih di atas waktu adik-adik. Selamat berjaya nanti kembali ke sekolah. Jangan lupa, apa dia? Jaga SOP. Jaga SOP. Dan selamat maju jaya kepada rakan-rakan kita yang mengambil peperiksaan SPM hari ini, menjawab kertas peperiksaan perniagaan dan juga biologi. Diharapkan dipermudahkan semuanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri episod pada hari ini, kita tinggalkan anda dengan video khas berkenaan nasihat apa. Kita tonton dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai-lambai. شكوت إلى وقيع السوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم ونور الله لا يهدى للعاصي. Didik TV KPM